Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darin amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala wal maqalatul insyiruna. Baca Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Qila lahu ay li Aliyin ma sunnatullahi qala kitmanu sirri wa qila ma sunnatu rasuli qala al mudaratu bainan nasi qila ma sunnatu awliyaihi qala ihtimalul adha anin nasi wa kanu min qablina yatawafawna bi salasi khisalin wa yatakatabuna biha man amila syai'an li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunyahu wa man ahsana sariratahu ahsana Allahu ala niyyatahu wa man aslaha ma bainahu wa baina Allahi aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nasi. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dialah yang menghidupkan kita. Dia yang ahyana. Alhamdulillah. Hidupkan kita pula dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Limpah kurnia dia beri kita pula hati sanubari kita boleh sedar, perasan dengan kat dia yang dialah ilah kita, dialah khalik kita, dialah memilik kita, dialah merezeki yang kita, dialah menentukan segala-gala apa yang ada pada kita. Itulah kita imankan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Jadikan kita pula boleh nak ikut syariat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cari jalan macam mana nak patuh, nak ikut junjung segala tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, jenayatnya, akhlaknya, adabnya, tanggungjawabnya, semua berdasarkan contoh tunjuk ajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada kita melalui para ulama, para aulia. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Taala beri kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat dan duduk dalam berjemaah, suasana nak belajar. Sambung insya-Allah bacaan daripada kitab Nasaih Ibad. Kata dia wal maqalatul insyirun, maqalah yang ke-20, riwayat daripada An Aliin, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi maksudnya Sayyidina Ali yang sebut perkataan ni nisbah bahasa dalam ilmu mustalah hadis yang dipanggil hadis mauquf.
wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Apa yang kamu sandar pada sahabat yang ni memang sahabat yang sebut. Sayyidina Ali salah seorang daripada sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, sepupu Nabi juga, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar pangkat dia tu. Tapi dia ambil ini bukan daripada Rasulullah, tapi dia punya perkataan sendiri, atas nama istilahnya dipanggil hadis mauquf. Hadis mauquf. Jadi hadis mauquf ialah perkataan yang terhenti atas para sahabat, tak sandar kepada Rasulullah. Maksudnya perkataan sahabat tu sendiri. Jadi daripada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, wa karramallahu wajhah, dan mudah-mudahan Allah Taala memuliakan zat atau batang tubuh dirinya. Sebut wajhu dengan makna zatuhu. Karramallahu wajhahu ay karramallahu zatahu. Antara makna wajah ni makna zat. Lama tak tengok muka kau, maksudnya lama tak tengok diri kau, zat kau. Itu antara makna dalam kaedah bahasa, kaedah majaz mursal. Itulah kul juz iradatil kul. Sebut muka dengan makna diri kan. Kadang sebut bayang, tak nampak bayang pun. Sebut bayang maksudnya orang, tuan bayang tu. Baik, dia kata apa? Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Dia kata orang-orang yang tidak ada padanya sunnah Allah. Apa dia sunnah Allah ni? Muskil sikit, bukan muskil apa nak? Apa maksud tu? Satu. Siapa yang tak ada pada dia sunnah Allah? Satu. Jadi maksud sunnah ni apa? Adat resamnya. Dia kata adatuhu. Istilah dia terjemah tu adat resam. Maksud adatnya, adat Allah Ta'ala ni kebiasaan yang ghalib, yang sabit, nisbah pentadbiran Allah Ta'ala berlaku macam tu pada dia. Dia tengok lagi, nanti disyarahkan. Tengok je soalan dia dulu. Kata siapa yang pada dia tak ada sunnah Allah, satu, dan tak ada sunnah Rasulnya. Sunnah Rasul macam mana pula? Sunnah Allah satu. Maksud sunnah Rasul ni aisya'nuhu, pekerjaannya, urusan Rasulullah. Dua. Dan sunnah para walinya, sunnah aulianya. Siapa waliullah ni? Waliullah ialah orang yang memang sangat taat, junjung sungguh perintah Allah Ta'ala, memang sangat patuh taat wajib sunat, dikerjakan semau-maunya, jangan haram, jangan usik, bahkan makruh pun tak pernah disentuh, yang syubhah pun lagi ditinggal. Dan orang atas nama aulia ni, mereka ialah orang yang sangat taat, sangat taat. Jadi siapa yang tak ada sunnah Allah, sunnah Rasul dan sunnah aulia, masuk sunnah aulia ni ay amruhum, iaitulah urusan aulia. Falaisa fi yadihi syai'un ay falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi. Asal terjemahnya tidak ada pada tangannya satu apa pun. Apa maksud di tangan dia tak ada satu apa pun? Iaitu maka dia tidak punya sesuatu yang boleh diperkirakan. Orang ni bahasa kita tak boleh pakai. Orang yang tak ada sunnah Allah, sunnah Rasul tak ada, sunnah aulia tak ada, lempak parit dia. Apa dia sunnah tu? Dia sebut. Jadi bila sebut perkataan macam ni, biasanya kena minta huraian pasal apa maksud dikehendaki, pasal lafaz yang disebut sunnah Allah, sunnah Rasul, sunnah aulia. Apa maksud tu? Maksud tu yang tu yang kita nak belajar, yang kita nak belajar ayat muhkam mutasyabihat. Dia tak isu-isu macam ni lah. Maksudnya kalau tak mutasyabihat pun ada perkataan biasa, dia tak adalah menunjukkan keserupaan dengan makhluk apa, tapi ada perkataan yang kita tak boleh faham hanya dengan sebut secara teks literal. Ada perlu yang dihuraikan kan. Apatah lagi kalau perkara-perkara yang boleh membawa kepada makna yang terpaling langsung, berlaku benda yang bertentangan dengan akidah, tu lagilah kena hurai. Kalau macam ni pun ada benda kita tak faham. Baik, bila Sayyidina Ali sebut macam ni, kata dia qila lahu ay li aliyin, dikatakan kepadanya, pada si Ali, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia, apakah sunnah Allah Ta'ala itu? Ay li aliyin, dia kata apa ma sunnatullahi, apa sunnah Allah? Qala qala aliyun, berkata Sayyidina Ali, ay dalam Arab tu ay aliyun, qala ay aliyun, ay macam ni dipanggil ay tafsiriyah. Ay tafsiriyah, ay untuk huraian. Kalau dalam tafsir banyak kita Arab apa, kalau sebut ay itu maksudnya iaitu dia atas nama hurufnya, dia huruf tafsiriyah. Huruf tafsiriyah, huruf untuk menafsirkan sesuatu. Ay.
Baik, apa maksud sunnatullah ni? Kata dia kitmanus sirri wa huwa ma akhfahu an-nasu minal hadisi inda syakhsin fa kitmanus sirri wajib. Baik, apa dia yang dikatakan sunnah Allah ni? Kata Sayyidina Ali, menyembunyikan rahsia. Apa maksud menyembunyi rahsia ni? Iaitu bercakap-cakap seorang di sisi orang lain yang dia sembunyikan. Wa huwa ma akhfahu an-nasu minal hadisi inda syakhsin, apa yang telah menyembunyi oleh manusia daripada berbicara di sisi seseorang yang lain. Macam nak sebut lah, bahasa kita rahsia lah kan. Dia urai situ, cakap-cakap seseorang di sisi orang lain yang dia sembunyikan. Maksudnya ada orang ni, dia bercakap dengan satu orang ni, dia tak nak bagi orang lain tahu, melainkan hanya pada orang ni saja. Itulah rahsia tu yang dimaksud ni. Atau syarah kita ni, bersyarah ni, disyarah macam tu, maksud menyembunyikan rahsia. Maksudnya ada perkara yang orang ni dia hanya cerita pada orang tertentu supaya orang ni tahu, orang lain dia tak nak maklum kan. Jadi antara sunnah Allah Ta'ala adalah apa benda yang memang tak nak bagi sebarkan kepada orang lain tahu, kita boleh simpan. Jaga elok tu. Memang kaedah kita pun tak diajar untuk menyebarkan benda-benda rahsia pada orang lain, tambah benda aib jadi ngumpat, tambah benda-benda yang benda ni bukan aib tapi ada rahsia, duk sibuk bercerita ke orang, buat apa benda-benda rahsia-rahsia macam tu kan. Kaedah kita sekali pun benda tu benda buruk ni kita dah tahu, jumpa orang tu nasihat lah supaya dia berhenti daripada buat benda buruk tu. Bukan kita tahu benda buruk ni sebarkan supaya orang ramai tahu keburukan dia. Itu kaedah kita. Saya ngaji kan, saya sebut selalu untuk guru saya ngaji, bila dalam bab masalah tengok aib orang ni, dia kata dia ibarat macam kita tengok ada tek lembu di tengah jalan. Takkan kita duduk tepi jalan ambil kayu, siapa lalu kita calit. Kaedah tarik lembu duduk tengah jalan ni macam mana? Ambil skop, sodok, pergi buang, tabur pasir, kalau boleh seorang pun tak tahu ada tek lembu kat situ. Itu kaedah dia. Kaedah kita tengok aib orang tu aib, apatah lagi benda-benda yang rahsia yang orang lain tak nak bagi supaya yang lain maklumkan perkara tu. Jangan duk sebar ke orang. Itu kaedah dia. Adapun kalau benda tu memang orang duk sebar, benda tu pula salah dalam bab agama, tu wajib bongkar, bagi tahu yang ni sesat, ni salah. Bahkan sebut nama orang pun harus nak menyebut, nak umpat sebut keburukan dia. Dia pula degil pula tak nak betul dengan kesalahan dia, dia duk kata dia betul padahal dia ajar ajaran sesat. Harus sebut nama, harus buat label kat dia dengan label yang tertentu supaya orang berhati-hati. Misalnya zaman Rasulullah dulu ada mengaku Nabi di Yaman, nama dia Musailamah, siap bergelaran lagi, ni Musailamah Al-Kadzab. Bubuh nama, lepas tu bergelaran lagi. Kalau kita kata yang ni sesat, menyesatkan, Al-Wahhabi, bubuh tu. Wah, pasal apa? Memang kita diajar macam tu, memang tu prinsip kita. Dia ni menyesatkan apa? Al-liberalisme macam tu. Yang ni al-pluralisme, ni al-nasionalisme, ni kapitalisme, macam nama ni. Bahasa apa label-label? Perlu label, baru kita boleh berhati-hati dan berwaspada dengan orang-orang yang dibawa masalah ajaran-ajaran benda tak betul ni. Yang tu kalau benda-benda yang dizahirkan, benda kerosakan dalam masyarakat lah. Yang ni bukan dizahirkan tapi dia rahsia. Kaedah dia macam mana? Simpan. Pasal faham sunnah Allah Ta'ala tu apa dia? Allah SWT kalau nisbah dia dengan kita, banyak perkara yang ditahu hai kita, kalau nisbah dia nak bongkar, dia bongkar, londah kita, nyata kita siapa di sisi Allah Ta'ala, betul kan? Dengan bahasa itu, kalau dia londah kita, memang londah betul ya. Siapa lagi yang boleh nak melondah kita? Bahasa londah tu senang, nak londah kita Allah lah. Apa yang dia tak tahu hai kita kan, zahir batin semua.
Allah, tu yang kata huduhnya kita ni habis-habis kata macam mana, habis-habis macam mana. Memang yang ni keadaan yang kena ada kat kita, apa dia, mengaku je lah dengan Allah Ta'ala. Siapa kita, ya Allah aku ni buruknya perangai, Allah, mengaku je lah. Nabi-Nabi yang punya taat pun dia orang nak mengaku dia orang ni tak baik. Abah kita muka sekupang ni nak mengaku baik kepada Allah Ta'ala. Tak faham ke istilah budi bahasa yang sepatutnya macam mana kita kena tunjukkan, yang turut akhlak yang sepatutnya kita kena bertingkah laku, yang kita pun tak hidup sepatutnya macam mana kita kena hidup dengan nak junjung perintah Allah Ta'ala tu. Jadi baik mengaku je lah kita buat silap banyak kan. Jadi asal nak sebut je lah Allah, kalau dia nak londeh itu londeh lama dah, tapi bukan sya'an, bukan sunnah Allah Ta'ala yang tu. Bahkan macam mana tak ada dia londehnya kita, melainkan kada nisbah sunnah dia orang-orang yang memang dia buat benda-benda kerosakan, kemudian dia zahirkan benda fasik. Allah Ta'ala datangkan tentera dia, askar dia, pejuang dia, singa dia, pejuang agama dia untuk bangun lawan siapa dia yang merosakkan agama dia. Antaranya dia datang Nabi, datang Rasul, datang Aulia, datang Khalifah, datang pendekar, datang orang mukmin, apa ni, datang Aulia, datang ulama, untuk batilkan benda batil, untuk hak dengan hak benda hak. Itu memang sunnah dia, itu sunnah Allah Ta'ala. Jadi atas kita bercara sunnah Allah Ta'ala yang Sayyidina Ali kata dia tak jaga sunnah Allah Ta'ala ni macam mana? Ada benda yang sepatutnya rahsia, dia tak rahsia, dia bongkar. Siap. Jadi kena faham tu lah, ada benda bab dalam kita bersahabat ni, ada bab yang kita tak dibenarkan untuk bongkarkan sesuatu pada orang. Jadi jagalah tu, jaga. Jangan jadi perangai kita istilahnya, ada istilah berdengki dengan orang. Ada orang kita tak puas hati dengan ni, maka kita sebarkan apa benda yang sepatutnya benda tu dirahsiakan, tapi kita bongkarkan dia di atas. Ada iri hati, ada tak setuju, hasad dengki, apa berdendam. Salah tu. Yang tu nak menunjukkan buruknya hati sanubari kita. Patutnya tak ada kaedah kita macam tu. Kalau benda-benda yang orang buat cara rahsia diam-diam, kita pun diam-diam saja, sudah. Tambah pula dia buat benda salah tu diam-diam, seorang pun tak tahu. Jadi buat apa kalau kita boleh tahu sekalipun, diam ya. Kaedah kita bukan kita bongkarkan orang tu. Jatah kita tahu apa dia, cakap satu perkataan yang menyebabkan nanti dia boleh insaf dan sedar. Baik. Itu sunnah Allah Ta'ala. Jadi kata dia fakitmanu sirri wajib, menyembunyikan rahsia orang lain yang dia tak nak benda tu terbuka dan ternyata pada orang lain adalah wajib. Jaga elok-elok tu kan. Satu saya ngaji, antara selalunya Tutup Guru pesan bab rahsia ni apa? Orang-orang yang memang pada dia nanti akan terbuka banyak rahsia. Orang ni mulut kena tutup sikit. Antara saya ngaji dulu Tutup Guru sebut siapa dia? Orang yang bagi mandi orang mati. Yang tu banyak benda-benda rahsia dia dapat. Rahsia apa? Orang mati ni baik ke, jahat ke? Orang ni soleh ke, taat ke? Masa bagi mandi tu kadang nyata bermacam-macam. Apa dia? Badannya diberat, busuk, macam-macam macam nak sebut pun bodoh sangat. Orang bagi mandi mayat, saya ngaji Tutup Guru banyak dia pesan. Kita apa? Siapa bagi mandi mayat, cubaan besar dia. Nak pergi mandi busuk apa tu satu tapi antaranya benda-benda macam tu lah. Ada benda-benda yang istilahnya dia dapat kesan berlaku masa duduk mandi mayat tu. Kalau elok disuruh cerita, mayat ni wangi, mayat ni ringan, walaupun badan gemuk kedempul rasa itu kan, tapi ringan aja, badan ni lembut, bau wangi, apa lagi ya, muka berseri, apa sebut gosok badan dia senang, bersih je, apa senang je, urus pun sedap je, air pun mana yang baik cerita, apa benda yang tak elok sembunyi, jangan sembang kawan. Dan cabaran ni besar macam mana? Kalau kita cerita, jaga kita buka aib orang dah mati, nak minta maaf pun tak boleh lah. Pasal dia dah mati. Tambah pula kita sebab jangan sembang orang lain. Mayat ni macam ni. Jangan. Saya ngaji pasal antara Tutup Guru pesan tu orang mandi mayat. Dia kata pasal orang mandi mayat ni memang pasal mungkin dia ada pengalaman buat kedai orang mandi mayat ni. Memang selalunya mulut dia, kalau mulut terpayar ni dia buka macam-macam dia cerita. Kadang-kadang dia tak cerita kat ramai, ada orang tertentu dia cerita. Saya mengaji dengan arwah tu, kalau antara yang Pak Tih kalau dia sebut tu, dia kata kalau orang nak cerita pun dia tak mau dengar dia. Tak mau dengar. Nak gojak Pak Tih ni.
Tak mau dengar ni. Ustaz duk cerita kat orang ni. Sabar, untuk aib mayat ni. Ustaz duk cerita, mutu seorang dah. Nasihat dia tu. Jadi kita tak usah. Tak usah duk aib orang. Tambah zaman dah ni saja pergi buh kamera, pergi cari aib orang. Buh kamera sembunyi, tani saja pergi ambat. Capture pergi dedah aib orang. Nak pilihan raya misalnya, jatuh martabat orang ni. Pening tengok zaman dah ni. Usah. Bukan urusan kita lah tu. Kemudian waqila ma sunnatur rasul. Jadi nisbah sunnah Allah Ta'ala tu apa? Walaupun kita tahu aib yang tersembunyi pada orang, kalau dia memang bukan ahli fasik menzahirkan benda macam tu, macam mana? Sembunyi kan? Ustaz nak cerita ke orang. Kalau ada pun kita jumpa dia, bagi satu ayat, nanti dia macam terkena. Dia rasa kena kat dia. Biar dengan sebab tu dia jadi insaf dan nak jadi baik. Kemudian sunnatul rasul. Apa sunnah rasul? Qala al-mudaratu bainan nasi kama qala ba'duhum wa darihim ma kunta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Terjemahannya kata dia, apa sunnah Rasul tu? Katanya berlega-lega di antara manusia. Sunnah Rasul ni apa? Memasyarakatkan diri dengan masyarakat. Memasyaраkat. Sunnah Rasul ialah dia bermasyarakat dengan masyarakat di sekeliling dia untuk membetulkan masyarakat. Senang. Duduk dalam masyarakat yang dalam masyarakat kita senang. Duduk kat pondok, masyarakat pondok sedang. Pasal tambah pula pondok semua geng satu pondok, semua kepala sama, contohlah katalah itu, fikiran sama, matlamat sama, hala tuju sama, akhlak sama, budi bicara sama, perangai sama, guru sama, matlamat sama, kerja sama, amalan sama. Okey, tak apa. Tapi pergi keluar dalam masyarakat, waktu susah. Jadi antara sunnah Rasul apa dia? Berlega-lega antara manusia. Maksudnya bermasyarakat dengan masyarakat untuk membetulkan masyarakat. Dia tu kot nak bahasa. Itu sunnah Nabi, sunnah Rasul. Baik, seperti mana kata sebahagian daripada ulama', dia ada bagi nasihat macam ni. Dia kata apa? Berkelilinglah pada mereka selama kamu di negeri mereka. Selama mana kita duduk dalam negeri orang, maksudnya kamu bergaullah dalam masyarakat, jumpalah dengan orang sekeliling. Buat apa tu? Mana yang hak, ceritakan hak. Mana yang batil, katakan batil. Tegakkan hukum hakam Allah Ta'ala di tempat tersebut. Ini sunnah Rasul. Nabi-Nabi Rasul semua perangai gini. Mereka bukan duduk rumah seorang-seorang je tak. Tapi apa tanggungjawab yang sepatutnya diselesaikan di sekeliling. Yang masyarakat dalam keadaan pening, dia akan bermasyarakat dengan masyarakat, membetulkan apa yang ada di sekeliling. Jadi berkelilinglah kamu pada mereka selama kamu di negeri mereka. Dan kata dia, wardihim, redalah mereka, madum tafi ardihim, selama-lama mereka, selama kamu berada pada bumi mereka. Istilah reda tu maksudnya apa saja keadaan yang mereka bagi imbal balik di atas reaksi kita untuk membetulkan mereka, tepat macam mana Allah Ta'ala perintah kat kita, diajar oleh Nabi dan Rasul sampai kepada kita melalui para ulama' dan awliya tu. Kita nak betulkan dia, terima sajalah, sabar je lah tu, reda je lah. Sama ada dia orang suka tak suka, benci tak benci, nak pulau tak pulau, apa saja yang mereka lakukan tindakan atas kita, kalau dia orang terima, mujur pujilah Allah Ta'ala. Kalau dia tolak, kerja tanggungjawab tetap kena buat. Macam mana apa kerja yang dibuat oleh Nabi Rasul. Sekalipun kena bunuh, bunuhlah. Kena pulau pun kena pulau lah. Orang tak suka pun tak sukalah. Apa lagi seumpama bahasa tu kan. Orang pandang serong pun pandang serong lah.
Kita punya kerja apa sepatutnya kena buat, macam mana Rasul ajar untuk kita buat. Ada istilah amar ma'ruf, al-amiru bil ma'ruf wan nahi anil munkar tu. Jadi orang yang nak menyuruh, nak mengajak manusia kepada perintah Allah Ta'ala dan mencegah pada mungkar ni, buat aja. Orang nak kata apa, bahasanya lantakkan dia, bahasanya redakan saja, tempuh aja, sabarlah dan kena orang. Kalau amalan kita disokong, dipersetujui, ada pendukung, pujilah ilahi. Tapi kalau ada halangan, sabar, kena tinggi. Masa yang sama rujuk pada ilahi, doa dia setiap atas mereka setiap hari. Yang ni adalah sunnah Rasul. Macam mana nak buat tu? Kita sunnah ni dah hidup tak hidup. Kalau kita tak boleh buat sunnah untuk buat macam mana Nabi Rasul buat, sebelum nak buat itu, pasal yang tu tugas besar tu. Sunnah Rasul besar kali apa? Tak reti pergi ngaji. Itu. Dan tu pun berlega-lega di kalangan manusia juga. Apa sunnah Rasul? Berlega-lega di kalangan manusia. Apa yang tak reti, dia pergi belajar pada siapa yang reti. Dia berlega. Itu sunnah Rasul. Allahumma salli wa sallim ala. Jadi nisbah tak reti pergi belajar, nisbah bererti, dia reti mengajar. Siapa yang memang ada kuasa, ada keberanian, ada istilah cegah benda mungkar, anjurkan benda-benda ma'ruf, benda-benda baik. Itu sunnah Nabi. Jadi di atas nasihat tu dia suruh apa? Macam mana keadaan masyarakat ada sekeliling, berkelilinglah tengok apa urusan mereka yang tak betul, betulkan. Musim-musim tengok main judi, ni haram. Dia tengok dia baca Quran, bagus ni. Kelas ramai ke? Bagus. Ajarlah mana yang baik, dipuji, disokong, dibantu. Teruskan perjuangan, tunjuk ajar mana yang sepatutnya, mana yang salah, betulkan. Itu kaedah kita, sunnah Rasulullah duduk dalam masyarakat. Sunnah duduk dalam masyarakat macam tu. Allahumma salli wa sallim. Satu nisbah kita ni ada waktu sepatutnya yang kena duduk dalam masyarakat kan. Dan kita mengaji satu hal mengaji, tapi dalam masa mengaji tu ada waktu nak kena tengok orang masyarakat sekeliling. Kalau saya tengok, kalau arwah Pak Tih tu pasal duduk kat Turu dia memang orang kampung situ, pondok lah. Dan dia ada hari dia memang dia balik kampung. Lalu dulu masa dia hidup, hari Jumaat pagi dia balik kampung ni di Hulu, dia mengajar kat Kuat Luar. Tak jauh pun, lebih kurang 5 km, tak sampai, lebih kurang macam tu lah. Kampung asal dia. Dia ada madrasah dia orang buat untuk mengajar orang kampung. Semua orang kerabat dia, apa saudara sepupu dia, ada anak Melaka dia, apa semualah. Buat apa? Pergi orang kampung, mengajar tu macam mengajar adik-beradik bunyi bahasa kita. Apa muskil orang kampung semua dia layan. Dia pasal apa? Dia nak tahu apa masalah dalam kampung. Orang pakat mengadu lah. Tok laki ni malah nak tak mayah, anak ni nak periksa, mayah hajat, ni nak tahnik lah. Dia memang seminggu tu, satu hari tu dia bagi untuk pergi kampung ni. Dia punya cara dia masyarakatnya tu. Kita kat sini ni, kita buat hari Sabtu tu lah, orang main datang, yang tu je lah. Kalau kita nak buat, nak keluar tu, buat masa ni kita tak keluar lagi lah. Kita ajak orang lain lah main masuk sini. Masuk sini pun untuk main mengaji je lah. Kita nak keluar tak adaan. Dia main tak main tu, tu macam mana pun ada juga habuan yang sepatutnya kita kena keluar tu. Tambah kalau kita tengok ada tempat-tempat yang bermasalah yang ada kat luar tu, memang kita kena keluar untuk nasihat, ajak dan selesaikan apa-apa benda yang menyebabkan perbalahan dan masalah dalam masyarakat. Kalau tak ada, kalau muncul lah. Kalau ada orang lain yang tolong tegakkan benda tu pun muncul juga, ada orang yang dah buat tanggungjawab. Tapi kalau tak ada, kita kena keluar untuk betulkan apa dia yang ada kesilapan dalam masyarakat. Itu sunnah Rasul. Kalau memang semua elok, tak apa, tak ada masalah. Itu sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul bukan duduk setempat, duduk kat situ kan, tak. Ada masyarakat yang kena perhati. Macam mana kita sebut bak jiran, ad-dar qabla ad-dar, al-jar qabla ad-dar.
tengok jiran sebelum buat rumah. Itulah. Pasal apa? Bila jiran nanti apa? Kita ada tanggungjawab dengan jiran. Yang Islam cara Islam, yang kafir cara kafir, yang taat cara taat, yang dahaka cara dahaka. Masing-masing ada tanggungjawab kita keliling tu. Ada belakang. Cuma setakat mana kita buat satu hal, tapi jangan sampai tak ada apa peranan. Itulah. Allahumma salli wa sallim. Satu banyak orang kita yang tugas. Macam mana pun keutamaan berilah pada apa yang sepatutnya, keutamaan apa yang kita kena dahulukan. Yang jangan sampai yang tu pula di kendong tu berciciran, tapi ada benda yang besar lagi nak kejar. Jagalah. Jangan apa istilahnya? Yang kejar tak dapat, yang di kendong berciciran. Jangan gitu lah. Jadi apa yang sepatutnya tanggungjawab kena tunai. Itu mesti. Baik. Macam mana pun ada sunnah Rasulullah dari sudut dia memasyarakatkan diri dia dalam masyarakat supaya masyarakat terima dia. Macam mana cara hidup yang Rasulullah tunjuk ajar dalam masyarakat. Tu kata Rasulullah, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang sangat matang, sangat berani, seorang sangat keterampilan. Dia pandai duduk dalam masyarakat sampai masyarakat boleh terima dia. Macam mana untuk bermasyarakat dengan dia. Macam tu tak semua orang boleh. Tak semua orang boleh. Kadang ada orang nak pergi masyarakat, ada orang tak suka. Orangnya cara bermasyarakat tu. Ada orang yang memang cara dia bermasyarakat tu orang suka. Kalau saya tengok arwah Fatih tu lah, Fatih tu orang kecil lah. Dan semua orang boleh masuk jumpa dia. Istilahnya dia ni orang tak galat lah nak pergi jumpa, nak pergi sembang, nak tanya masalah. Hatta Cina, Siam, Kelin pun kalau jumpa dia ada hormat kat dia, dan orang kenal ni Tok Guru. Macam tu lah. Orang hormat. Siap minta berkat, minta orang pun dah. Kasih tu haji masuk orang punya kedai. Siapa? Ini haji banyak orang besar dia dah. Sampai macam tu lah. Beli barang ni berapa duit? Haji tak payah bayar. Kita mau berkat haji punya. Dia orang ada berkat tu. Dia faham, dia ada konsep, dia pun ada akidah lah dengan orang soleh. Dia tengok muka Tok Guru, dia tahu yang ini haji bukan satu orang, bukan sebalang haji lah. Ini haji betul punya orang tu. Ini orang tokongnya dah. Orang tokong tu maksudnya orang masjid lah, orang lurus tu. Dia pun kenal, ini haji betul, ini haji tak betul. Sikit situ. Jadi Rasulullah tu dia bermasyarakat macam tu. Lagi wasunnatu qila ma sunnatu awliya'i. Apa sunnah aulia? Qala ihtimalul adza 'anil nasi wa kanu min qablina. Sunnah aulia ni apa? Sunnah wali ni yang menanggung gangguan manusia yang menyakitkan. Aulia macam ni ya. Pasal dia nak taat, orang akan tomah dia macam-macam lah. Dia nak taat, dia tahu apa benda yang sepatutnya kena taat. Allahumma salli wa sallim. Orang tak faham akan kata macam-macam kat dia. Siap? Jadi itu sunnah aulia. Dan kata dia adalah mereka itu para aulia ni sebelum kita, masuk kita sebelum kita ni, ay minal umam, min qablina minal umam yatawassawna ay yusi ba'duhum ba'dan bi salasi khisal. Jadi umat-umat dulu ni mereka sering berpesan dengan tiga perkara ni. Jadi tiga sunnah tu kena jaga. Sunnah Allah sembunyi dengan rahsia, sunnah Rasul bergaul dengan masyarakat untuk betul dengan masyarakat. Dia prinsip tu, bergaul dengan masyarakat untuk betul dengan masyarakat. Bergaul dengan masyarakat untuk memasyarakatkan Islam dalam masyarakat. Itu kot bahasanya. Bergaul dengan masyarakat untuk mengislamkan masyarakat, untuk mengajarkan syariat dalam masyarakat, membetulkan perjalanan syariat dalam masyarakat. Tu sunnah Rasulullah tu. Macam mana nak buat tu? Besar tu tanggungjawab tu. Itu sunnah Rasul. Sunnah aulia macam mana? Sama-sama juga tegakkan apa yang hak, sampai orang tak suka punya pasal lah, yang penting Allah suka kita. Jadi adalah umat-umat dulu ni, mereka ni berwasiat antara satu sama lain, yusi ba'duhum ba'dha bi salasi khisal, dengan tiga perkara. Satu, dan kata dia wa yatakatabuna biha, mereka sering tulis menulis, berbalas-balas tulis, ambil catatan antara satu sama lain tiga perkara ni. Apa dia? Tu saling tulis menulis, maksudnya mengutus surat sebagian mereka dengan tiga itu akan sebagian yang lain.
Mereka berwasiat dengan 3 benda ni. Pakat hantar-hantar. Kalau dulu surat, lah ni WhatsApp, apa dah adik-adik tu, IG apa benda. Duk bernasihat dengan 3 perkataan ni. Jadi dengan mana yursilu ba'duhum al-kitabah bitilka salasi ila ba'din. Mengutus sebahagian daripada manusia zaman itu, yursilu ba'duhum al-kitabah, akan penulisan catatan surat nasihat bitilka salasi dengan 3 perkara ni ila ba'din pada sebahagian yang lain. Kemudian i'rab sikit kata dia faman badalun min ismi kana. Man qablina tadi. Mana dia? Wa kanu man qablana minal umam. Dia kata man badalun min isim kana. Badal bagi isim kana itulah domain baris waw. Kana, kanu. Siapa kanu ni? Man qablana. Wa kanu man qablana min qablina. Wa kanu man qablana. Sedap baca man ni tu. Nak baca min boleh juga. Takdir kan ada man mahzuf. Silah a'id boleh, macam-macam i'rab boleh. Tapi kalau ikut sini dia suruh baca dengan badal baca man. Kalau gitu kita baca wa kanu man qablana yatawassawna. Sah juga baca wa kanu min qablina yatawassawna. Sah saja. Kalau baca min qablina dia jadi hal bagi domain baris waw. Kanu min qablina. Kalau wa kanu man qablana, man tu badal bagi domain baris waw. Yang tu ngaji lama sikit lah nahu nak faham. Baik. Apa dia yang orang tulis ni? Kita man amila syai'an li akhiratihi kafahu Allahu amra dinihi wa dunyahu. Fa huwa fi hifzillahi. Antara 3 perkara tu macam ni. Dia kata orang yang melakukan sesuatu daripada amalan untuk akhiratnya. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah Ta'ala akan memadakan buatnya akan urusan agamanya dan dunia. Siapa yang bermotifkan akhirat, Allah Ta'ala akan cukupkan urusan dunia kita dan agama kita. Yang ni saya sering sebut lah. Apa dia? Tambah kita duduk mengaji ni macam mana? Mengaji ni bagi betul kita punya cara mengaji. Matlamat, rukun, syarat, hemah, kesungguhan, masa, apa yang sebut, kita punya kesibukan dan tumpuan tu. Pastikan apa sepatutnya urusan kita buat. Kalau duduk sini atas nama mengaji, mengaji elok. Jadikan diri sebagai pelajar yang betul-betul pelajar yang memang tuntut ilmu, nak dapatkan apa yang dia belajar, dan semua pelajaran yang dapat belajar, faham, reti, buat, amal. Amal baik dari sudut amalan sunat, dia fardu satu. Lepas tu amal dari sudut apa? Amalan batin, amal iman, macam mana? Akhlak, tanggungjawab, khidmat, lagi apa? Zikir, fikir, baca Quran, hafalan, mengulang, nasihat, khidmat. Jadi mesti ada ibadat, mengaji, mengajar, ta'lim, ta'lum, ibadat, khidmat. Itu kita. Jadi siapa-siapa buat untuk akhirat, pasti Allah Ta'ala dia akan cukupkan kita urusan agama dan urusan dunia. Jadi kita yang duduk sini kena luruhkanlah hati. Satu, jangan ada niat lain ni, aku main nak mengaji. Bagi boleh apa sepatutnya yang kita kena cari, pastikan dapat keberhasilan diri. Quran, cara Quran lancar, isi lancar, tajwid, makhraj huruf, nahwu dia, fiqh dia, tauhid dia, nasihat dia. Ada pelajaran banyak ni yang kita belum ajar lagi kan. Tapi setakat apa yang ada, tumpu betul-betul. Kemudian wa ma ahsana sariratahu ay dhamira qalbihi ahsanallahu alaniyatahu. Fadh-dhahiru yadullu 'ala al-batin. Dia kata orang yang mengelakkan sirnya. Sir ni kalau atas istilah rahsia. Atas terjemah rahsia. Maksud sir hati. Pasal hati qalbi ni dipanggil
makanu sirri. Ya, makanu sirri, tempat untuk simpan rahsia. Makanu sirri, tempat untuk simpan rahsia. Jadi orang yang elokkan hati dia, Allah Ta'ala akan elokkan zahir dia. Satu, kita kena belajar macam mana nak elokkan hati. Elok hati ni tak ada jalan lain. Zikir Allah, lepas tu rasakan keberhadiran diri pada Allah. Apa saja yang berlaku kat kita, terima sepenuh hati. Kalau nak sebut sepir kita macam tu lah. Jadi siapa yang elokkan hati sanubari dia, Allah Ta'ala akan elokkan ala niyatahu. Allah SWT akan elokkan zahir dia. Kaedahnya, zahir itu menunjukkan kata batin. Apa zahir kita menunjukkan batin kita macam mana. Itu macam mana nak elokkan batin. Elokkan batin tu yang kena mengaji, belajar, nasihat, ambil faham. Lepas tu mana kena amal-amal, kena kawal nafsu, lawan buruk nafsu. Wajib kena taat, apa taat wajib, kena faham elok apa wajib. Wajib nisbah ibadat, wajib muamalat, wajib nikahat, wajib jaga mata, tangan, kaki. Besar kena belajar apa tu. Besar. Jadi yang itulah menyebabkan zahir kita ni bila taat, yang taat tu sebenarnya menzahirkan bahawa hati ni memang nak taat. Sepatutnya kita punya label taat macam tu. Jadi kaedah kita nak bagi elok macam mana? Betulkan hati sanubari. Lepas tu bangun untuk ibadat, menzahirkan kita ni adalah hamba ilahi. Tak boleh buat tu maksudnya belum lagi. Maksudnya kita belum bangun lagi. Masih duduk alam mimpi, ngigau lagi. Kita belum boleh susun lagi jadual sendiri untuk macam mana untuk zikir ke Allah, waktu untuk Allah, selawat untuk Rasulullah. Ada masa korban kan kita punya kepentingan untuk Allah Rasul. Kalau belum boleh buat maksudnya belum lagi, kita belum mula lagi. Belum mula pun istilah nak bagi baik hati sanubari tu, belum lagi. Renungnya macam mana nak buat tu. Nak mengaji, nak belajar, nak amal. Besar tanggungjawab. Baik, asal nak syarah tu, zahir tu menunjuk pada batin. Asal kita dah bicara antara yang pakat dinasihatkan oleh satu sama lain, elokkanlah hati. Jaga hati. Jadi jaga hati maksudnya kita punya maksud bagi betul, tepat dengan syariat, benda yang memang disuruh oleh syariat, dan kita melaksanakan dia pun tepat dengan peraturan syariat. Ya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Orang yang mengelokkan apa yang di antaranya dengan Allah Taala. Apa maksudnya dia elokkan hubungan dia dengan Allah Taala? Ma bainahu wa bainallah, antaranya dan antara Allah. Maksudnya siapa yang elokkan hubungan dia, takarrub dia dengan Allah SWT, Allah Taala akan elokkan hubungan dia untuk manusia takarrub dengan dia. Siapa yang istilahnya berjinak dengan Allah Ta'ala akan jinak dengan makhluk lain dengan dia. Dan makhluk mana pula akan berjinak dengan dia ni? Siapa yang kalau dia berjinak dengan Allah Ta'ala, maka orang yang nak berjinak dengan Allah Ta'ala akan jinak orang tu dengan dia. Orang yang tak nak jinak Allah Ta'ala memang tak nak jinak lah dengan siapa yang jinak dengan Allah Ta'ala. Macam tu bahasa jinak tu, dia nak, dia suka nak zikir, nak taat, nak fikir, hadir hati. Fikir saja, hadirkan hati sanubari macam mana nak rasa kebesaran ilahi. Tasbih, zikir, baca Quran, ta'zim, selawat atas Nabi. Apa yang memang sepatutnya jalan untuk hidupkan hati sanubari dengan Allah Ta'ala, itu dia akan buat. Itu yang zahir menunjukkan batin. Jadi kalau orang yang boleh elokkan apa antara hubungan dia dengan Allah Ta'ala, macam mana ni dengan dia melakukan amalan dalam keadaan ikhlas,
dari riak. Kata dia, bi an amila amalan khalisan min ar-riya' wal ujub wat tasmi'. Dia jaga amalan dia betul-betul tauhid kerana Allah Taala. Dia akan perasan apa yang dia boleh taat tiada lain melainkan semua anugerah Allah Taala, tu masuk ikhlas. Dia faham dia pun Allah Taala yang taufik hidayat, dia boleh buat Allah yang bagi kedengaran, dan dia buat pun tiada lain melainkan Allah Taala lah yang jadi matlamat. Tu ikhlas. Jadi ikhlas daripada riak. Ngaji tauhid betul, insya-Allah memang tak ada riak. Tak ada habar riak sikit pun. Riak ni bila ada kita punya maksud tu selain pada Allah Taala, tu masalah. Riak, itu juga ujub, dia rasa diri hebat boleh taat, orang lain tak taat. Yang ni pun masalah ya. Ni orang tiang kena mengaji suku ilmu-ilmu buat tu. Dan daripada memperdengarkan pada orang lain. Dan kalau orang betul-betul tauhid ni, dia tak suka dengar orang lain sebut kebajikan dia. Bahkan kalau didengar orang sebut kebajikan dia, dia akan benci, dia akan marah. Bahkan dia akan muhasabah diri dia kerana duk seronok dengar orang duk sebut dia tu dalam masyarakat macam mana. Kalau orang yang betul-betul ahli tauhid, dia tak suka dengar perkataan tu. Bahkan perkataan tu adalah perkataan yang boleh merosakkan dia, pasal dia rasa diri dia duduk dah tu tahap dan maqam yang sangat baik. Bahaya tempat tu. Bahaya sudut mana? Dia boleh bawa pada gurur, tertipu. Tak mana gurur tu? Duk rasa kita bagus lah. Itu masalah. Satu kaedah kita pentadhiran hamba dalam kaedah diajar oleh ulama tauhid, ulama akidah kita. Bab akidah ni, selagi kita rasa kita baik, maksudnya belum baik. Yang tu ambil sepil. Selagi kita rasa kita baik, maksudnya kita belum baik. Ni berasa baik dah mana? Tentang khasnya bila kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita duk rasa kita banyak zikir, banyak selawat, banyak istighfar, banyak tasbih, banyak baca Quran. Bahasa mudah itu kan. Yang tak faham. Hang tak faham prinsip ibadat. Hang tak faham prinsip menzahirkan kehajatan kepada Allah Ta'ala, menzahirkan kehambaan Allah Ta'ala. Hang tak faham. Hang belum matang ni. Budak-budak ni tak balik lagi. Masa mudah ni. Mu tak reti lagi ibadat tu apa dia. Kasar sikit lah ayat-ayat tu. Tapi itu yang dia jadi ujub, riak, sum'ah, takabur, hasad, dengki. Siapa? Tak matang ni. Belum faham. Kematangan ni ialah di atas akidah. Kau faham tak? La ilaha illallah, Allah saja ada sifat uluhiyah. Makhluk, apa ada pada makhluk? Dia semata-mata Allah yang anugerah. Apa nak berbangga dengan apa ada kita? Satu kan bangga kalau macam ni. Aku ni Allah bagi, aku ni Allah bagi hidup, Allah bagi keistimewaan. Tak ada apa kat aku. Kalau aku dengan mengiktirafkan kemutlakan pemilikan Allah dan segala kesempurnaan itu adalah hak Allah, kita tak ada apa. Bahkan kita ni atas apa anugerah Allah Taala kat kita saja. Tak ada yang daripada diri kita sendiri. Kita diri sendiri tak ada apa-apa. Kalau boleh faham macam tu, maksudnya faham perjalanan kehambaan. Macam ni Allah Ta'ala dia akan perdamaikan. Jadi siapa yang ada hubungan dia dengan Allah Ta'ala macam ni, disebut tadi wabainahu, dia telah elokkan hubungan dia, betul dia dengan Allah Ta'ala macam ni, sentiasa nak zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, nak rujuk ke Allah Ta'ala, khidmat untuk agama Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau dia memang inilah kerja dia, Allah Ta'ala akan baikkan hubungan dia dengan manusia. Manusia pun suka dia. Itu ada banyak perkara-perkara yang kita tak payah masuk dalam tadbir. Buat tadbiran apa yang sepatutnya kena buat. Mengaji baik mengaji betul-betul, mengajar baik mengajar betul-betul, melesah susun melesah betul-betul. Dengan bahasa lain, tunaikan saja, junjung saja perintah Allah Ta'ala tu. Dia akan buka pintu macam-macam untuk kita. Khasnya minta dimudahkan untuk kita hidup sebagai orang beriman, masih dalam keadaan takwa, tauhid sentiasa. Tak pernah ada rasa menyeleweng sama sekali maksud hidup atas muka bumi untuk cari selain daripada redha Allah Ta'ala. Hadanallah ila siratal mustaqim. Mudahan dia bagi kita duduk tempat tu. Amin. Jadi pasti Allah Ta'ala akan elokkan hubungan antara dia dengan manusia. Faman ahabbahu Allah Ta'ala ahabbahul khalqu. Siapa yang Allah Ta'ala kasih kepada dia, nescaya Allah Ta'ala akan jadikan makhluk kasih kepada dia. Banyak dalam hadis-hadis Quran seumpama ayat-ayat macam tu. Allahumma salli wa sallim ala. Adalah hadis sebut
Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau nak berakhlak dengan manusia, berakhlak dengan akhlak yang baik. Allahumma salli wa sallim. Banyak ni kalau nak sebut. Kita buka hafal semua. Tapi prinsip kita sebut dah tu. InsyaAllah. Jadi kalau ikut sunnah Allah Ta'ala macam mana? Jangan gaduh nak pergi buka rahsia orang. Satu. Sunnah Rasul macam mana? Apa yang kesempurnaan dah ada pada diri kita tentang hukum hakam, terjun dalam masyarakat, betulkan masyarakat. Tapi jangan tak tahu tanggungjawab tu besar. Nak jadi pendakwah, ilmu mesti cukup. Jangan ngaji sekat tiang. Pasal nanti dia bermasalah. Nak jadi guru pun sebelum sempurna untuk boleh mengajar, jangan mengajar. Kalau duduk pondok lain. Saya ngaji lah, ada Fatih ada sebut gini. Kalau duduk pondok lah, kita pakat mengajar. Aku lebih sikit pada mu tak kerti aku ajar. Tu ajar lagi lah. Tapi nak ajar apa yang sepatutnya nak ajar, nak baca kitab apa. Kalau selagi tak mahir, tambah tok guru belum suruh kita mengajar, kita pun memang tak boleh nak mengajar, terus tak nak mengajar, jangan nak tunjuk pandai. Kaedah kita apa? Memang kita boleh mengajar, tambah tok guru suruh kita mengajar, dia perintah kat kita untuk mengajar, bagi anak-anak murid dia boleh belajar apa yang sepatutnya dia kena belajar. Tunggu taat jelah perintah tok guru apa dia suruh. Itu kaedah kita tu. Jadi asal disebut sunnah Rasul tu, duduk dalam masyarakat ada tanggungjawab itu. Lepas tu duduk martabat aulia ni apa dia? Jujur menurut Allah Taala, masyarakat nak terima tak terima, tambah ada masyarakat kena tak peduli pun jalan agama. Kita yang memang nak betulkan perjalanan hidup ni, mana keliling yang kita boleh tegak kan. Orang tak mau ikut, tu satu hal. Bukan tanggungjawab kita adalah. Yang penting betulkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi orang tak suka, memang ada orang akan tak suka setiap apa yang kita dapat yang berupa nikmat macam ni. Tapi apa kaedah? Betul kan perjalanan kita, maksud dan matlamat kita buat tu untuk apa? Jadi dengan bahasa lain, apa matlamat maksud kita hidup? Cari redha Allah Ta'ala. Tu sah. Lepas tu berdasarkan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah ditunjuk ajar melalui para ulama dan aulia. Ya. Ini yang bahasa ringkas. Besar ni disebut ni. Kemudian dia kata wal maqalatul hadiyatu wal insyrun an aliin. Panjang ni. Nafsi syarran nas. Kun indan nasi rajulan. Panjang situ dulu. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.